baca hadis ni sampai habis tak pukul berapa? Dah 10 suku dah. Sekejap sangat masa. Tapi saya nak baca sebentar lagi ya. Macam risau je tak sempat ambil gambar. Okey. Seterusnya Nabi sebut, dalam hadis ini Nabi sebut, aku bertanya, wahai utusan Allah. Nabi sebut macam ni. Aku bertanya, wahai utusan Allah, apa yang menyebabkan dirimu menangis? Rasulullah SAW berkata, pada malam aku dimi'rajkan ke langit, aku melihat kaum perempuan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sesaan yang mereka terima sangat dahsyat. Oleh sebab itu aku menangis ketika teringat sesaan keras Allah yang ditimpakan kepada kaum perempuan. Aku bertanya, wahai utusan Allah, apa keadaan yang Tuhan lihat ketika di sana? Rasulullah SAW bersabda, kita kena dengar, perhatikan wahai muslimat sekalian. Kalau nak mudah menangis, sahabat Nabi, kalau didengar hadis Nabi tentang neraka, mereka pengsan. Sebab mereka membayangkan diri mereka dalam neraka. Kita pula sebaliknya, kita dengar relax, kita bayangkan orang lain dalam neraka. Sahabat Nabi, bila dengar pasal syurga, mereka menangis sampai pengsan. Bila ditanya kenapa, mereka kata, aku tak bayangkan aku berada dalam syurga. Kita pula bila cakap pasal syurga, senyum je. Rasa macam dalam syurga, rasa seperti ahli syurga. Itu beza besar kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar takwa, benar-benar beriman. Jadi bila baca ni, untuk rasakannya, untuk feel ni, kita kena membayangkan. Memang bukan kita nak, tapi kita bayangkan ya Allah seksanya, membuatkan air mata kita boleh menangis. Nabi kata, aku melihat perempuan yang digantung rambutnya, otak kepalanya menggelegak. Aku melihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang, dan timah cair dicurah ke dalam tekaknya. Tangan diikat ke belakang, lepas tu timah cair dituang dalam tekaknya. Aku melihat perempuan yang digantung kedua kakinya terikat, tangannya diikat ke ubun-ubunnya, disuruhkan ular dan kalajengking. Aku melihat perempuan yang memakan dagingnya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Duk makan, duduk mama daging sendiri. Allahu Akbar. Sambung Rasulullah SAW lagi, aku melihat perempuan mukanya hitam dan memakan tali perutnya sendiri. Aku melihat perempuan yang telinganya tuli dan matanya buta, diisikan ke dalam peti yang diperbuat daripada api neraka. Otaknya keluar dari lubang hidung, badan bau busuk kerana penyakit kusta. Aku melihat perempuan yang kepalanya seperti babi, badannya seperti himar yang terkedai, berbagai-bagai kesengsaraan dihadapinya. Aku melihat perempuan yang rupanya seperti anjing, kalajengking dan ular masuk ke dalam kemaluannya, mulut dan punggungnya. Malaikat memukanya dengan cemeti api neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Fatimah lantas bertanya kepada Allah, kepada ayah yang tercinta, wahai ayahku, beritahukanlah kepadaku, apakah sebenarnya dilakukan para perempuan itu hingga beroleh seksa keras Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, wahai Fatimah, ada pun perempuan yang tergantung rambutnya itu adalah perempuan yang tidak menutup rambut daripada para lelaki yang bukan mahramnya. Perempuan yang tergantung lidahnya ialah perempuan yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati suaminya. Allahu Akbar, subhanallah. Ibu-ibu sekalian, kita nikah berapa tahun? 20 tahun, ada yang 30 tahun. Memang betul kadang-kadang orang perempuan kata, Ustazah, saya bukan nak nyakitkan hati dia, tapi dia nyakitkan hati saya. Ustazah, kalau perangai dia elok, tadi saya nak kata macam tu. Dah dia memang pemalai, Ustazah, takkan nak cakap perajin pula. Dan suami saya sekian-sekian, Ustazah. Allahu Akbar. Kalaulah kita nak mensyaratkan lidah kita cakap yang baik-baik, syaratnya adalah semua baik-baik, sampai bila kita tak akan cakap yang baik. Allah akan uji diri kita. Allah akan uji. Walaupun suami kita tak baik, anak kita tak baik, jiran tak baik contohnya, Allah nak tengok perkataan apa yang keluar. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Sadaqallahul azim. Allah sebut
apabila hamba-Ku ditimpa musibah, lalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua daripada Allah. Semua ini apa yang berlaku daripada Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Allah sebut ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah orang yang mendapat rahmat daripada Allah, selawat daripada Allah, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suami perantaraan Allah, anak, adik-beradik, harta benda, semua itu perantaraan Allah untuk melihat apa yang keluar daripada lidah kita. Kalau lidah kita membalas dengan cacian. Saya teringat satu ketika Sayyidatina Aisyah cemburu dengan Safiyah. Safiyah ni dikatakan oleh para ulama sirah, isteri Nabi yang paling cantik adalah Safiyah. Tapi dia punya postur badan dia rendah sikit. Lalu Fatimah kata, ya Rasulullah, cukuplah bagi kamu Safiyah yang pendek tu. Sebab rasa cemburu. Ya Rasul, cukuplah bagi kamu dadahlah Safiyah yang pendek tu. Tapi kita tahu Aisyah adalah isteri Nabi yang paling dicintai ini. Pernah ditanya, siapakah isteri yang kamu paling cintai? Ya Rasulullah, Aisyah. Siapakah lelaki yang paling engkau cintai? Ayah Aisyah, iaitu Abu Bakar. Masya Allah. Pernah Fatimah diutus oleh sahabat isteri-isteri Nabi yang lain? Isteri Nabi yang lain ni, dia utuskan Fatimah, anak Nabi, sebab dia tak puas hati dengan Aisyah. Masa ni Rasul duduk di rumah Aisyah. Lalu Fatimah pun datang, wahai ayahku, aku ingin bercakap denganmu sekejap. Maksudnya nak bercakap apa? Ni, hantar wakil ni, isteri Nabi yang lain hantar wakil Fatimah ni. Nak bagi tahu tak puas hati layanan Rasul pada Aisyah ni. Bila Fatimah cakap sikit, Rasulullah pun kata, wahai anakku Fatimah, adakah kamu mencintaiku? Ya, aku mencintaimu, wahai ayahandaku. Kalau kamu mencintaiku, tolonglah cintai orang yang aku cintai. Masya Allah. Suruh mencintai Aisyah. Kita jangan bayangkan bila sebut Sayyidatina Aisyah, bayangkan kisah cemburu-cemburu dia saja. Sebab di sana Aisyah ada 3 kepakaran. Ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu perubatan. Dan dikatakan juga pakar ilmu syair. Dan antara orang yang paling banyak berkorban dengan Rasulullah saat sebelum Islam menang dan sebagainya adalah Sayyidatina Aisyah. Allahu Akbar, subhanallah. Aisyah ni dia punya jujur, walaupun cerita hadis Aisyah akan buka aib dia, dia tetap akan cerita pada kita supaya jadi panduan kepada wanita hari ini. Kalau kita cerita buruk, tak ada nak cerita dekat anak-anak. Mak nak cerita sikit ni, dulu mak ada buat benda yang tak elok pada ayah kau. Tak ada. Kita kalau dengan anak, mak nak cerita apa yang pengorbanan mak buat. Mesti yang best-best je lah kau nak cerita dengan anak kan. Yang buruk kita mana nak cerita. Tapi jujurnya Sayyidina Aisyah, walaupun kisah itu mendedahkan aib dia, dia tetap menyampaikan supaya jadi panduan kepada kita. Aisyah cerita ini hadis Aisyah. Suatu ketika aku rasa cemburu terhadap Safiyah, lalu aku berkata, ya Rasulullah, cukuplah bagi kamu Safiyah yang pendek tu. Lalu Rasulullah pun sebut, wahai Aisyah, sekiranya kata-kata kamu ini, sebut pendek, kata pendek tadi tu, direndam dalam satu lautan, maka dia akan membusukkan satu lautan itu. Bukan macam rambu ni. Bukan sebut suami pemalas ke, suami ini ke, sampai suami kecil hati. Padahal semalam suami tu perajin, hari tu dia ada masalah sikit. Dia tak takut dia punyakan dekat. Tapi kita punya mulut lansam semua. Awak ni daripada kahwin sampai sekarang tak berubah-ubah. Bahaya kita orang perempuan. Padahalnya bukan selalu, sekali-sekala. Tapi kita semua, lansam semua daripada awal kahwin. Sebab ada sesuatu yang menguji sabar kita pada hari tersebut. Jadi Nabi tegur, perkataan pendek tu Aisyah, kalau direndam dalam lautan akan membusukkan satu lautan. Bayangkan kata-kata kita. Sebab itu Nabi sebut dengan rasa sedih di hadapan para wanita sekalian, sesungguhnya aku diperlihatkan gambaran ahli syurga. Dan ramainya di kalangan ahli syurga itu, di kalangan al-fuqara, fakir miskin. Tapi fakir miskin yang macam mana? Yang redha dengan kemiskinan, yang sentiasa berusaha supaya keluar daripada kemiskinan tapi tetap miskin, dan dia juga adalah orang yang soleh. Maksudnya dia tetap jaga solat, jaga aurat dan sebagainya. Bukan syarat miskin dia boleh masuk syurga, tidak. Sebab itu akhirnya Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'a miskinan. Ya Allah, bangkitlah aku di kalangan orang miskin, hidupkan aku sebagai orang miskin dan matikan aku sebagai orang miskin. Doa Nabi ni masa ni Nabi duduk di kalangan para sahabat yang sangat miskin. Di rumah mereka tak ada sebiji tamar pun. Baju mereka berkongsi suami isteri bila nak solat bergilir-gilir. Nak cakap betapa miskinnya. Tapi bila Nabi sebut macam tu, Allahumma ahyini miskinan, hidupkan aku
Tapi kita kalau diberi pilihan nak miskin ke nak kaya? Semua sepakat ijma' ulama' nak kaya. Walaupun Nabi sebut doa Nabi macam tu, walaupun Nabi sebut di dalam syurga Allah namanya Al-Fuqara, tapi tak ada di kalangan kita yang berani nak doa, ya Allah jadikanlah aku miskin. Kita tak sampai tahap macam tu, kita takut. Kita nak, ya Allah jadikanlah aku kaya, kalau aku kaya aku akan bersedekah. Macam tu lah ayat kita. Kita nak ikat supaya sedap hati. Tetapi subhanallah, kalau di kalangan kita ada orang yang susah, ada yang miskin, berbahagialah. Sebab Nabi sangat bangga dengan kalian. Nabi ingin hidup bersama dengan kalian, dan Nabi ingin bangkit di akhirat kelak bersama dengan kalian. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi banyak cerita dalam cerita, pasal tak?